kita sedia maklum semalam Eli, Aiman, KL City FC mencipta sejarah. Kenapa sejarah? Debut mereka dalam Piala AFC, Man, Eli. Dan pada waktu yang sama, kita tidak boleh, aku rasa perbualan pasal kejayaan KL City ni mari ke final sekalipun tak cukup besar diambil oleh media. Aku nak besarkan lagi. Okay. Sebab kalau kau tahu, Boyan sendiri meluahkan betapa kecilnya bajet mereka. Mereka tidak mempunyai duit seperti JDT dan beberapa klub lain dan sebagainya. Dan untuk mereka mencapai apa yang mereka capai ni dengan pure mentality, dengan cara mereka bermain, masuk pergi ke 3 laman lawan berturut-turut, Man. Turun dengan satu game plan untuk be strong at the back, jangan bolos, dengan tindakan penyelamat daripada jaga gol daripada players, dengan kekebalan, kekuatan mental untuk mengambil sepakan penalti tanpa rasa gentar, membawa mereka ke final ni. Dan aku dengar kemungkinan besar Dana akan meningkat sehingga angka 4 juta. Itu kalau kalah dalam final. Kalau menang final boleh mencecah 7.3 juta. 7.3. Sejauh mana kau merasakan kejayaan KL City FC ni akan menyemarakkan lagi mereka di tahun-tahun akan datang? Aku rasa dia lebih kepada ini memang satu Cinderella story of year 2022. Macam boleh katakan antara best year untuk Malaysian sports kan. Yang mana kalau kita tengok, okey, macam kau cakap tak cukup bajet ke apa semua kan. Satu lagi benda kau kena tahu, squad depth pun tak ada. Betul, bro. Squad depth pun tak ada. Betul. And then hanya yang cukup dalam team adalah player import je. Betul, player import je cukup 5 orang. Yang lain semua kau ada siapa lagi? Kau datang pun dengan kekuatan like 17 orang. Betul. Aku rasa 17 player lah. Sebab Betul. aku tengok dekat subs tu tak cukup. Betul. And macam mana diorang boleh defend? Kau bayangkan flight 26 jam. Betul. Pergi India berapa? 14 jam. Betul. And kau still boleh. Sebab orang kata tak pegang bola lagi penat daripada orang pegang bola. Sebab sekarang baru orang faham kenapa Boyan betul-betul bengang, Eli. Kan itu kita ada sembang. Dengan apabila tak dimainkan. Zafri dengan si Declan tak digunakan oleh Pangon sebab dia sangat-sangat perlukan player ni. Kan? And kau nampak macam kau cakap pasal player dia pula dia fikir dari segi angle yang player dia tak boleh membiarkan satu pun seorang player dia hilang momentum dari segi when you're there but you're not playing. Faham tak? Betul. Exactly. So bila the moment you ada apa orang panggil like kaki sejuk sikit balik and then dia kena back to square one, this kind of thing. And kacau dia punya game plan ni untuk game-game yang besar macam ni. Tapi like apa you rasa tentang game tu like actually? Aku tak nak single out satu individu sebab semua akan nampak kepada Kevin Ray Mendoza yang melakukan 9 save, penalty save yang paling penting sebagai hero. Tapi bagi aku dia collective effort daripada satu pasukan. Daripada momen kau tengok apa yang aku faham tentang KL City ni, diorang ni semua ada mentality yang macam tak gentar weh. Kau nak tengok dia main gameplay yang menguasai permainan, diorang boleh buat. Tapi bila diorang bertandang ke Uzbekistan sebagai contoh, lawan Mohun Bagan, lawan Vital FC, semua tu adalah persiapan untuk dibawa ke momen ini. Walaupun Hodak tahu diorang adalah tim yang lebih progresif, lebih fizikal dan sebagainya. Dia keluar dengan satu game plan, Man, yang menggunakan set piece dan menggunakan keupayaan mereka untuk bertahan untuk jangka masa yang panjang dan bermain secara serangan balas. Dan ada peluang sebenarnya untuk diorang skor gol, Man. Cuma aku suka tengok disiplin diterapkan dalam skuad ni dan attitude yang tidak gentar. Macam contoh Declan Lambert ambil penalti masa lawan Thai tu. Kau ingat lagi tak? Seolah-olah tak ada penjaga gol. Kan? Kali ni Declan Lambert tak ambil pun penalti. Tapi menunjukkan pada aku yang 5-5 yang dipilih untuk ambil penalti tu, semua dia dah bersiap sedia. Dari segi mental. And the audacity untuk Akram Mahinan ambil penalti macam tu. Penalti top corner. Keeper dah dive awal. Apa yang aku nampak ialah keeper keeper Uzbek ni dah lah nak buat nak buat ala-ala Tim Krul, masuk ujung game, masuk minit 120. Tapi apa yang aku nampak dalam penalti ialah keeper ni dia suka dive awal. So betul. Bila Akram nampak, oi keeper dah dive situ tapi dia still pergi kau. Dia still pergi juga. And itu satu lagi. Inilah pentingnya apabila players. Jian-J score winning goal. Oh, Jian-J. What a story. Tolong bagi World Cup. I think kita tolong, tak tahu. Tolong bagi kerakyatan. Actually, itu satu. Actually tak tahulah apa actual game plan Boyan kan. Tapi just nak cakap kalau dia punya game plan memang nak push sampai penalti. And dia punya, bila you cakap tadi, dia dia punya player dari segi mental untuk penalti tu, that is the best game plan because bila cakap pasal penalti, usually players tak expect outcome of the game tu akan membawa kepada penalti. And bila you tak expect and is like macam
siapa yang mempunyai tahap mental yang paling tinggi je yang boleh Dia ambil akan this kind menang. of penalty. Betul. Usually the outcome of the penalty can be 50-50, either you lose or you win. Tapi ini memang game plan diorang untuk menang sampai penalty and all the way. Betul. So bila you kata tadi, kalau dia dah ada game plan dari segi, I think bila cakap pasal line up, meletakkan siapa first player patut ambil penalti pertama, kedua tu semua kan tactical. Ya. And dia dah siap sediakan dia punya Dia plan dah tu plan dah. sampai player kelima atau maybe lebih-lebih kalau dia orang Aku rasa Boyan dah understand yang benda ni akan diheret ke penalti. Mungkin dalam game sebelumnya, mungkin lawan game yang sebelum itu sekalipun. Vettel. Dan ialah Vettel Mohun Bagan dengan Sogdiana ni kan. Dan bila kau tengok apa yang adaptability Boyan tu bagi aku. Bila aku tengok Piala Malaysia pada tahun lepas, macam mana dia, ingat tak taktikal dia diwar-warkan dalam game itu, bagaimana dia mengubah taktikal semata-mata untuk lawan JDT dalam final tu. Betul. Dan sekarang ni pun dia membuat benda yang sama, dia adapt untuk cari kemenangan. Sebab at the end of the day, dia punya legacy akan diukur dari segi kejayaan dia. Dan kau dah nampak dah, satu Piala Malaysia, sekarang ni ada peluang untuk cipta sejarah lagi. Itu sebabnya ramai orang cakap Boyan ni adalah cup manager, dan manager yang jenis manager untuk piala ni akan dipandang special disebabkan momen-momen macam ni. Tapi yang lebih penting untuk cup manager seperti ini adalah untuk players, untuk pemain-pemain ni bermain untuk coach, bermain untuk dia. Yes. Sebab kalau coach Boyan nak buat tactical macam ni sekalipun, kalau players tak sanggup nak bagi badan dia, nak bagi blocking, bagi muka, bagi badan semuanya. Jangkaan Aiman, Aili, untuk final nanti, aku rasa Boyan dah meluahkan bahawa strategi yang lebih kurang sama juga dengan disiplin dan asas bertahan yang kukuh, selain mengekalkan mentaliti pemain lah untuk final nanti lawan dengan tim daripada Oman, Al-Sab, yang kita tahu diorang menang 4-1 3-1. 4-0. 4-0 rasa. Wow. Lawan dengan tim dari Bahrain tau. So itu akan jadi lagi getir walaupun main kat KL. Aku baru nak cakap. Tapi sebab main kat KL, kau tak rasa ke Eli, Aiman, ada harapan untuk kita? Kalau kita kekalkan gameplay yang sama, heret perlawanan sampai penalti sekalipun. Tapi tengokkan Kak Ai, kenapa final main kat KL? Memang kita... Daudi, atas dasar siap-siap. undian. So, pasal siapa nak dengki tu tolak tepi Luck lagi. lah. Sebab kes dengki daripada PSM Makassar itu ada Bukan kecoh sebab juga. kantor Main kat stadium Ceras lah kan? Bukan sebab kantor dekat Bukit Jalil ni Bukan. Tapi boleh pilih, tak tahu lah boleh pilih ataupun memang kat Ceras. Memang kat Ceras lah. Tak tahu lah kalau memang kat Ceras ataupun Kalau memang boleh kat Ceras, pergi Bukit adakah Jalil. itu merupakan satu laman keramat yang mungkin penyokong Selangor macam saya pun akan datang. Bukan Padang kat Ceras lagi elok ke? Boleh cakap. Tapi satu benda yang mungkin diorang boleh bawa ialah musim lepas, KL tak kalah langsung sepanjang tahun dekat Home. Ya, betul. Dan dekat AFC pun, walaupun lah Wak Imah lah orang main 3 game je dekat situ. Tapi 3-3 game ni tak kalah. 2 menang, 1 seri. Betul. Mungkin dia boleh gunakan impak ataupun kelebihan bermain di tempat sendiri tu. Betul. And harapnya keajaiban Ceras itu dapat kembali, sebab jangan lupa Ceras ataupun bola sepak Kuala Lumpur pernah ada detik hitam, dan sekarang ni Aku cuma minta tolong satu je lah, Man. Sebagai fans bola sepak Malaysia lah, kalau kau support Selangor sekalipun, kau support Negeri Sembilan sekalipun, datanglah memenuhi stadium dekat Ceras tu, bagi sokongan kat diorang. Sebab apa yang KL City cuba nak lakukan ini adalah satu yang cukup sejarah. Bayangkan debut dalam Piala AFC dengan serba kekurangan, bajet yang kecil, semua faktor-faktor yang kita dah share. jangan lupa hilang pemain Hilang pemain lagi, kan? So bagi aku, ia adalah sesuatu yang memerlukan sokongan pemain ke-12 lah, untuk mencipta satu sejarah dalam saingan Piala AFC untuk KL City. Dan menariknya, Man, Piala Malaysia main kalah mati kan? Yep. Start lambat sebab dia orang. Boyan punya specialty tu main dalam cup kan? Cup manager. Cup manager. So apa yang you guys expect dalam perlawanan akhir nanti? Aku menjangkakan 0-0 masuk penalti, KL menang. You nak merasakan Of course game aku plan? nak KL menang dalam 90 minutes But lah. also you pernah tengok tak diorang punya opponent main ni? Macam mana diorang punya game style? Sebab kalau kau tengok dalam game yang sebelumnya, memang kau nak kata bernasib baik, kau boleh kata bernasib baik. Tapi bagi aku, Kevin Ray Mendoza melakukan beberapa save yang baguslah untuk menidakkan. Tapi kita ada chances juga. Roman Morales ada chances, Kamal Azizi ada cross untuk Josue ada miss chance dalam game semalam. Ada few chances. Tapi itulah, dari segi control game tu, Sogdiana control game tu. Tapi Untuk you, Aiman? yes,
memang nak dia orang menang tapi tolong 1-0. Maybe smash and grab, tak kisah. Gol lepas counter and then terus bertahan. Kenapa aku cakap penalti, Man? Sebab aku yakin dengan mentaliti budak-budak Iboyan ni. Faham, tapi tak bagus Tapi untuk jantung semua orang. Untuk kau dengan aku tak best lah. Tapi you Aku yang lutut lah semalam. Tapi you yang pernah Faham, tengok faham, playing style Alsip, macam share dengan kita orang Alsip- sikit. Diorang bermain macam mana Okey, football Alsip ni style. dia lebih kepada permainan yang berdasarkan kepantasan satu juga. Diorang itu yang membuatkan tim Bahrain ni tak boleh lawan diorang langsung Faham. kan. Kepantasan, diorang tak rely 100% kepada individual ability macam Mohun Bagan ataupun diorang tak ada mengharapkan kepada crosses dan insya-Allah ataupun long ball insya-Allah macam Sogdiana semalam. Pendek cerita, kesimpulannya, Ini memang satu tim diorang 2-3 kali ganda lagi bagus daripada Sogdiana dekat For me. daripada Uzbekistan lah. bagi aku ya. So memang diorang favourite dalam game ni Eli. Tapi kita ada home advantage. Yes. That's why aku menyeru semua pemain-pemain ke-12 kita untuk datang membanding Adakah anda stadium. akan menyeru diri anda sendiri untuk Aku akan pergi, babe. Kalau dapat peluang, aku pergi. Dapat Man, peluang pergi, bukan Man. sebab dapat pas. Kau mungkin kena ngulas game, kan? Tak tahu. Kalau tak mengulas pergi, kalau kena mengulas Okey. duduk sini ya.